Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pagi ini dapat meneruskan lagi siri ketiga untuk tadabbur Al-Quran. Kali ini surah Al-Falaq Doktor? Ya, alhamdulillah. Jadi anjuran bersama Ikram PJ dan juga MB PJ. Jadi alhamdulillah juga kerana Doktor masih lagi sudi untuk meneruskan komitmen untuk memberi penelitian kepada kita, sebab tadabbur bukan satu yang mudah lah, bukan satu yang mudah kalau bukan pakar yang menyampaikan lah. Jadi dan kita ucapkan juga jazakillah khair pada Doktor dan juga kepada Uhti Ili yang sebagai host lah orang kata mengendalikan platform Zoom ni. Juga Ukti siapa tu Puan Kalsum? Ya? Ukti siapa? Ili. Betul Ili. Okey. Belum pernah dengar lagi nama tu, jadi tu nak tahu tu kan, nak berkenalan juga. Saya pun dapat maklumat daripada Nick lah ni. Okey, sebelum ni Puan Mariam. Mariam ni. Ili ni baru pertama kali lah dengar. Okey. Kemudian itulah ahlan wa sahlan kepada semua yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyertai program kita pada pagi ini Kemudian rasanya terlebih dahululah sebelum saya lupa, jadi Kak Nik minta supaya beliau akan berangkat ke Mekah kan tengah hari ini. Alhamdulillah. Jadi dia menyampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa lah daripada kita semua. Ustaz lah. Safar Mubarak. InsyaAllah. Jadi untuk memandangkan kekangan masa oleh doktor juga, jadi untuk tidak buang masa, saya serahkanlah masa ini kepada doktor. Ahlan wa sahlan doktor. Ahlan bik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Kalsum, terima kasih juga kepada Uhti Ili yang berusaha untuk memberikan laluan kepada kita semua. Moga apa yang dilakukan ini mendapat keberkatan perpanjangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu satu usaha yang kita kata teamwork lah kan, usaha jamaah. Dia bukan seorang lah. Jadi kita sama-sama lah kutip sikit-sikit bekalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga mengalukan semualah yang hadir pada hari ini, alhamdulillah, dalam kekangan suasana kehidupan, kita masih lagi diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk seketika untuk melihat apakah mesej yang Allah ingin sampaikan di dalam Al-Quran, dan kemudian kita bertibaran membawa mesej itu kepada diri kita dan juga kepada mereka yang bersama-sama dengan kita yang kita santuni sepanjang kehidupan. Okey. Jadi alhamdulillah hari ini a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله وبعد. Alhamdulillah, pertama kali terima kasih kepada Puan Kalsum sebagai pengurusi kita pada hari ini, insya-Allah moderator, pemudah bicara, pembuka bicara juga, dan kepada semua yang hadir, semua datin, hajah, kepada ibu-ibu, juga kakak-kakak, adik-adik dan anak-anak semua yang bersama dengan kita sama ada
di live sekarang ataupun kemungkinan akan bersama dengan kita pada ketika menelusuri recording yang adalah itu di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi alhamdulillah apa yang saya paparkan ini mungkin dah ada lah, kebanyakan dah ada buku ni kan. Buku ni memang tak boleh lekang lah daripada kita ya, senarai doa-doa yang dikumpulkan oleh Al-Fadil mantan Menteri Agama kita iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi dengan judul inilah doaku. Jadi dia ada edisi kemas kini yang ada dua version, satu version untuk baca secara munfaridan, maksudnya baca seorang, kemudian ada lagi version yang bersama dengan version ni adalah version di mana kita boleh baca ramai-ramai. Jadi dia ada untuk seorang dan untuk ramai. Jadi ini version tu. Jadi banyak lagi lah buku-buku doa yang kemungkinan kita dapat jadikan dalam koleksi kita dan kita akan baca dari semasa ke semasa sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang untuk semua kita tak hafal semua kan. Jadi kalau kita baca tu kita boleh cover banyak benda. Contohnya dalam kita sedikit lah kan, sebab dia pun berkaitan dengan tadabbur surah Al-Falaq juga yang berkaitan dengan doa dan memohon perlindungan. Selain daripada surah Al-Falaq, kalau ditengok di sini dia ada doa 1 sampailah doa yang ke-30 ke-40. Jadi itu di antara perkara-perkara yang memberikan manfaat lah kepada kita insya-Allah di dunia dan di akhirat. Okay. So kita terus kepada topik perbincangan kita pada hari ini. Sebelum tu saya juga ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada penganjur bersama iaitu Ikram Petaling Jaya, juga Majlis Perwakilan Penduduk Zon 22 yang saya telah dimaklumkan, dan juga Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Ini 3 serangkai ni, bagus dalam kita mengendalikan amal ma'ruf dan nahi munkar, dalam mengadakan program-program ilmu, maka dianjurkan agar kita bersama-sama. Maka di situ dapat kebaikan yang berpanjangan dan kebaikan yang lebih meluas lah insya-Allah. Okay. Sebagaimana yang disebut tadi, hari ini janji kita dengan surah Al-Falaq. Janji kita dengan surah Al-Falaq pada waktu pukul 9.08. Kita hari ini dah berapa Syawal Puan Kasum? Kita berapa Syawal dah hari ni? 17. Tak tulislah pula dekat depan ni berapa Syawal. Hari kita berada di 17 Syawal. Alhamdulillah. So kalau yang tak habis lagi puasa, mungkin besok bolehlah gandingkan hari Khamis dengan hari Khamis dengan puasa 6 Syawal. Jadi kita berada di 17 Syawal bersamaan dengan 18 bulan Mei. Alhamdulillah. Jadi janji kita dengan surah Al-Falaq hari ni. Mungkin kita dah ada sebelum ni berjanji dengan surah Al-Falaq dan telah pun cover sebahagian daripada apa yang terkandung dalam surah ini. InsyaAllah saya yang kerdil ini yang hanya sedikit sahaja pengetahuan yang Allah beri, dengan izin Allah SWT ingin berkongsi sikit sebanyak. Mungkin sebagai satu peringatan kepada saya sendiri dan juga kepada semua yang hadir. Alhamdulillah. Okey. Kita akan baca dahulu surah Al-Falaq, kemudian sebelum tu kita akan bermula dengan surah Al-Fatihah dahulu. Kita akan baca surah Al-Fatihah beramai-ramai, insya-Allah. Boleh buka mikrofon ataupun boleh juga membaca dalam keadaan tidak membuka mikrofon, tidak menjadi masalah. InsyaAllah. Kita akan mula dengan Al-Fatihah dahulu sebagai a'zamu suratin fil Quran, surah yang sehebat-hebat di dalam Al-Quran, sebesar-besar kedudukannya, setinggi-tinggi kedudukannya di dalam Al-Quran. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillah. Kita pergi kepada surah Al-Falaq insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Itu adalah 5 ayat. Senang je nak ingat, satu saja tangan kita dengan jari yang berjumlah 5. Okey, kalau kita nak lebih lagi mengingatnya, dalam proses mengingat, mungkin kalau di pagi-pagi ni kan boleh juga tanya sikit soalan kan, supaya mungkin mata kita lebih ceria, mata kita lebih bersemangat. Okey, kalau doktor tanya perkataan Al-Falaq, yang mana surah ini dinamakan dengan perkataan itu, terdiri daripada berapa huruf? Cuba bilang. Boleh? Ili ataupun Puan Kalsum, berapa huruf yang terbina dengannya perkataan Al-Falaq? Siapa boleh jawab? 3. 5. 3. Kira semua huruf dia. 5. Kira semua huruf dia. Termasuk alif dan lam. 5. Termasuk alif dan lam. Apa? 5. Okey. So kalau kita nak connect dengan jumlah ayat, kita connectkan dengan perkataan Al-Falaq, terdiri daripada 5 huruf. Dan surah ini juga terdiri daripada 5 ayat. Itu proses kita mengingatlah. Banyak cara proses mengingat. Jadi mungkin kita kaitkan dengan nama dia yang ditulis di dalam Al-Quran. Maka di situ kalau kita tengok huruf dia ada 5, maka memudahkan kita untuk mengingat jumlah ayat dalam surah ini juga bersamaan dengan 5. Okey, boleh tolong tak macam tu? Okey, daripada doktor bagi je terus kan, 5, berapa tadi ya? Dia ada sedikit proses lah dalam minda kita untuk membantu kita mengingat. Jadi itu di antaranya lah. Mungkin ada lagi kita kata resepi-resepi lain untuk kita mengingat. Ada juga tadi doktor sebut satu daripada tangan kita ada 5 jari. Mungkin juga kadang-kadang begitu. Ada orang yang lebih dekat begitu. Jadi berbagai-bagai cara untuk kita mengingat. Okay. So itu di antara kaitan antara jumlah ayat dengan perkataan Al-Falaq. Nanti kita akan tengok apa maksud perkataan Al-Falaq pula. Okay, doktor besarkan sedikit. Skrin dia okey ke semua? Jelas? Jelas. Jelas ya. Alhamdulillah. Kalau tak jelas nak bagi tahu. Okay, ada sedikit soalan kepada pagi-pagi ni untuk minda kita lah. Ni. Berapa jumlah ayat dalam surah Al-Falaq? Kita dah jawab tadi kan? Okay, berapa tadi? 5. Okay, Alhamdulillah. So 5 kita kaitkan dengan cara untuk kita mengingat lah macam tadi kan. Okay, berapa huruf dalam perkataan Al-Falaq? Kita pun dah jawab tadi juga kan. Alhamdulillah. Okay, kemudian yang ketiga, berapa jumlah huruf qalqalah dalam surah Al-Falaq? Maksudnya bila kita baca tu, betul ke kita membunyikan sifat huruf kepada huruf qalqalah ini? Qalqalah ni adalah sifat, dia bukan makhraj. Sebab kalau kita berbicara tentang makhraj, dia tak boleh terpisah dengan sifat. Di antara sifat huruf adalah sifat qalqalah. Okay, berapa huruf qalqalah dalam dalam surah ni? 5. 5 juga. 5 juga. Kan, ni mati. Jadi qaf, ba, dal dan dal. So cantik sangat Allah atur. Kalau kita tak tengok dengan mata kasar, mungkin kita tak nampak lah kan. Tapi bila kita tengok, sebab tu Quran tu kadang-kadang kita kena baca dengan cara kita melihat. So kalau kita tengok kat sini, 2 kali qaf kan. Nampak tak ni? Nampak. 2 kali qaf.
kemudian satu saja ba, kemudian 2 kali dal. Semua ni ada matematiknya yang Allah susun. Dia bukan saja-saja begitu. Jadi inilah yang menjadikan Al-Quran itu mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana makhluk. Termasuklah makhluk manusia, makhluk malaikat dan juga makhluk jin yang mana mereka ada intelijen, ada kepandaian untuk memproses maklumat. Jadi semua makhluk ini tidak mampu. Jadi ini semua ada matematik dia yang yet to discover. Kadang-kadang kita kata memang kita akan rasa terlalu kerdil di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nak panjang yang tu. Cuma kenapa doktor tanya huruf qalqalah ni sebab kita sebenarnya bila kita membicara tentang tadabbur, kita tak boleh terlepas daripada bacaan. Bacaan tu kita panggil tartil. Sebab kita akan ada dua perbincangan yang serentak ni. Maksudnya kita akan juga menyebut hukum hakam bacaan Al-Quran. Tadi kita sebut tentang qalqalah. Jadi kita nampak dengan mata kasar semua hujung ayat kepada surah Al-Falaq ini adalah huruf qalqalah. Qaf, ba, dal. Ta dengan qatbu jadab. Ta dengan ta tak ada. Qaf, ta, ba, jim. Jim juga tak ada. Sebab di huruf qalqalah ada 5 kan. Qaf, ta, ba, jim, dal. So dia ada hanya 3 sahaja daripada 5. So itu di antara kemungkinan yang kita boleh memberikan perhatian lah. So ini juga syarri ni semua. Maksudnya pengulangan ini adalah satu fokus kepada surah. Syarri kejahatan, syarri lagi kejahatan, syarri lagi kejahatan, syarri lagi kejahatan. Berapa kali syarri? 1, 2, 3, 4. Out of 5 ayat 4 kali Allah ulang syarri. Jadi bila Allah ulang ni, maksudnya tujuannya adalah untuk memberikan penegasan bahawa perkara itu perlu diberi perhatian dan ia adalah satu perkara yang sangat-sangat penting kita ada maklumat tentangnya. Boleh Okey, selain daripada tu kita juga ada soalan tentang berapa jumlah huruf dalam surah ini. Itu perlu tengok nantilah. Berapa kali diulang huruf qaf dalam surah Al-Falaq dan sebagainya. Jadi itu di antara perkara-perkara yang kita kena tanya dalam proses tadabbur. Tadabbur ni adalah aktiviti, dia adalah juga proses yang berterusan. Sama ada kita berada di hadapan ayat-ayat Allah ataupun nanti apabila kita keluar kepada melihat alam ciptaan Allah juga merupakan ayat. Itu kita panggil ayatu al-manzur. Ayat-ayat yang dilihat oleh mata kasar. Yang ini ayat-ayat yang dibaca dan dilihat. Kita kena lihat jugalah. Kecuali mereka yang Allah uji dengan tidak mampu melihat, kemungkinan disebabkan oleh kebutaan, disebabkan oleh mata tak dapat melihat dengan jelas. Okey, untuk permulaan kita nak summarize sedikit sinopsis kepada surah ni ada 2 sahaja. Dia ada 5 ayat. Tema dia pertama memohon perlindungan bukan kepada Allah, daripada Allah. Maksudnya perlindungan tu daripada Allah, memohon perlindungan kepada Allah pun boleh juga daripada kejahatan. Kepada siapa kita mohon perlindungan? Kepada Allah. Daripada apa? Daripada kejahatan dunia. Sebab semua yang akan kita perkatakan ni 4 kejahatan. Kejahatan semua makhluk. Kejahatan semua makhluk. Sebab bukan semua makhluk jahat tapi ada juga makhluk yang bahaya dan jahat. Jadi kita nak berlindung daripada makhluk yang jahat ini. Antara makhluk yang ada kemungkinan kejahatan di dalamnya itu waktu malam. Sebab tak nampak, nanti kita akan huraikan. Pertama makhluk. Makhluk ni semualah. Malam pun makhluk. Jadi dia Allah sebut dulu yang secara umum dulu, kemudian Allah perincikan. Antara kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah adalah kejahatan malam. Min syarri ghasiqin. Ghasiq adalah permulaan malam. Dan malam itu bermula kurang gelap, kemudian semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Dan akan juga menurun kegelapannya, dia akan semakin cerah, semakin cerah, semakin cerah begitu. Itu juga adalah tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perbuatan jahat tukang sihir. Yang ni memang jahat betul-betul lah. Sihir adalah satu yang haram.
Mereka yang melakukan sihir double lah haram dia. Dia adalah dosa besar. Okay, jiwa kejahatan manusia yang hasad. Hasad ni dia pergi dan kembali. Maksudnya dia akan sentiasa ada dalam diri manusia kerana itu adalah satu ujian supaya manusia akan sentiasa alert dengan perkara yang jahat itu. Jadi Allah bagi suatu pelindung. Nanti kita tengok dalam surah Al-Falaq ni adalah pelindung kepada semua yang jahat-jahat ni. Memang dia dah komplit dah. Okay, kita akan buat dua aktiviti. Pertama, hukum hakam. Kita sebut hukum hakam ni sebab sentiasa kena alert lah sebab kita akan baca, maka kewajipan untuk kita membaca secara tartib itu adalah satu tuntutan, suruhan untuk membaca Al-Quran mengikut aturan dan susunannya adalah suatu yang wajib. Jangan merubah lafaz, jangan mendahulukan ayat akhir pada yang awal. Ibarat bagaimana gigi yang teratur kemas di dalam mulut. So kita interesting lah, gigi ni juga adalah antara elemen untuk kita membaca Al-Quran yang berada di dalam mulut kita. Dia tak ada dekat tangan kita, dia tak ada dekat muka kita kan, tapi ada dalam mulut. Okay. Kemudian meraihkan tempat keluarnya huruf yang kita panggil makhraj dan juga sifat. Nanti kita akan sebut. Ini cuma Dr. fokus kepada tempat keluar sahaja. Okay. So ni antara seorang ulama yang memang pakar dalam bidang bacaan dan juga tadabbur. Nama dia Al-Imam Al-Jazari. Dia ada 300 orang guru untuk bacaan Al-Quran sahaja. Jadi memang layaklah kita mengambil dia sebagai contoh. Maksudnya kalau tanya Ustazah 30 orang pun agaknya susah nak cari guru Al-Quran ni. Dia ada 300 orang. Walaupun dia adalah Imamul Qurra, maksudnya qari yang paling pakar, dia juga ada guru. Kalau kita tak berapa pakar kan, should be double lah daripada jumlah dia. Dia ada 300, kita kena ada 600 Puan Kalsum. Tak tahulah tu kan. Okey. Jadi apa kata dia kata dan mengambil iaitu membaca dengan tajwid adalah wajib. Barang siapa yang tidak memperelokkan Al-Quran maka dia berdosa. Kerana tidak ada langsung usaha. Sedangkan itu adalah satu kewajipan ketika mana membaca kalam Allah. Okey Dr. Sufia, kalau ada salah-salah nanti takutlah nak baca Quran, nanti takut salah. Jangan, itu adalah bisikan syaitan. Dalam proses kita belajar maka kesalahan itu dimaafkan. Tapi janganlah berterusan melakukan kesalahan. Jadi sebab tu kena ada guru. Okey. Okey, yang ni kita dah tunjuk tadi. Okey, kita pergi kepada poin yang pertama tentang nama surah. Nama surah Al-Falaq. Okey, ada soalan ke sampai setakat ni? Boleh tanya, sama ada nak tulis ataupun nak buka mikrofon terus pun boleh. So kita dengan persoalan itu akan lebih lagi memberikan kefahaman kepada kita. Okey, apa fokus kita? Fokus kita sekarang kepada nama. Nama surah ini yang masyhur adalah Suratul Falaq. Cuma Nabi SAW bila menyebut surah ni, Nabi akan baca Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi akan baca terus ayat pertama tu. Kata surah Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi itu yang ada dalam riwayat-riwayat yang saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okay. Itu nama pertama. Nama kedua, namanya digandingkan, dia pairing, berkembar dengan surah An-Nas yang kita dah ambil pada perjumpaan yang lepas. Bagi yang mungkin hari ini adalah hari pertama bersama dengan kita, alhamdulillah, tahniah, boleh juga melihat recording kita Puan Kalsum. Kat mana kalau nak dapatkan recording? Boleh dapat di YouTube. Untuk perjumpaan kita yang lepas? Ini dah masukkan di YouTube. Dah masukkan? Okey, alhamdulillah. Okey, kalau siapa nak tengok perkongsian kita dalam surah An-Nas, mungkin boleh tengok balik dalam recording. Alhamdulillah. Okey, jadi surah ini pertama dia ada nama dia sendiri, cuma sebagaimana yang doktor sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi bahawa Nabi SAW bila sebut surah ni dia akan kata surah Qul a'udzu birabbil falaq. Dia akan terus baca ayat pertama tu. Okey, jadi surah apa? Surah Qul a'udzu birabbil falaq. Okay. Dan nama kedua adalah nama Al-Mu'awwidhatan ataupun Al-Mu'awwidhatain. Mu'awwidh ni adalah pelindung. Pelindung. Pelindung ni mestilah ada benda yang dilindung kan. Jadi benda yang dilindung tadi kita sebut tadi ada 4. Kejahatan makhluk ciptaan Allah,
Kemudian yang kedua, kejahatan malam apabila semakin gelap. Kemudian kejahatan tukang sihir. Tukang sihir ni memang tak adalah baik bagi dia, dia jahat. Okey, amalan dia kepada sihir juga adalah satu yang haram. Bila dia buat sihir itu, mengenakan orang lain juga double haramnya. Okey. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang pertama kejahatan semua makhluk, yang kedua kejahatan malam, yang ketiga kejahatan tukang sihir, dan keempat kejahatan seseorang ketika mana dia hasad. Sebab hasad ni nanti kita tunjuk kenapa dia sangat-sangat bahaya. Okey. Apa maksud al-falaq? Okey, habislah kita ada dua nama kan? Al-mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain ni adalah surah Al-Falaq, surah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dia pairing tu, kembar tu nama dia Al-Mu'awwidhatan. Al-Mu'awwidhatan, bahasa Arab ni dia agak special kalau dia ada baris Al-Mu'awwidhatain dengan ya dan Al-Mu'awwidhatan dengan alif. Dua-dua tu sama je. So boleh sebut Al-Mu'awwidhatain pun tak salah, Al-Mu'awwidhatan pun tak salah. Apa maksudnya? Dua pelindung. Apa dua tu? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Harap jelas ya. Okey. Kita pergi kepada apa maksud Al-Falaq pula. Yang mana ini adalah nama pertama kepada surah ini dan ia tertera dalam ayat pertama, perkataan yang terakhir dalam surah Al-Falaq, iaitu ayat pertama. Dan diganding dengan Rabbil Falaq. Tuhan yang mencipta Al-Falaq. Okey. Kalau secara umum Al-Falaq ni maksudnya terbelah. Belah kemudian keluar sesuatu daripadanya. Contoh, kalau kita tengok tumbuhan, Doktor tunjuk gambar, saya tunjuk gambar. Okey, ni biji kan? Biji ni masuk dalam tanah. Kat sini ada mereka yang gemar bercucuk tanam tak? Pasti ada kan? So nanti perhatikan biji ni yang kita tanam di dalam tanah. Maka apabila tumbuhan ini keluar, ni adalah proses Al-Falaq. Biji ni akan terbelah dan memberi laluan kepada tumbuhan ni. Ini juga adalah satu keajaiban ciptaan Allah. Jadi proses keluarnya pokok ni ataupun benih ni daripada biji ni dipanggil Faliqul Habbi. Allah lah yang membuka ni, memecahkan biji ni, kemudian keluarnya tumbuhan ini. Ada dalam surah Al-An'am. Okey, ni satu. Ni juga adalah komen daripada penulis tafsir, nama dia Abu Su'ud, yang berasal daripada Turki. Okay, ni juga belahan batu yang keluar daripadanya apa ni? Air. Batu kan? Keluar daripadanya apa ni? Air. Ni juga Al-Falaq maksudnya yang ni terbuka, pecah, kemudian keluar air ni. Dia satu proses. Proses. Cantik. Maksudnya perkataan saja. Ajaibnya perkataan ini adalah dia menunjukkan proses. Kita kalau proses kena adalah 2-3 perkataan kan. Kalau tak payah nak sebut. Tapi dalam Quran dia boleh pakai satu perkataan je tapi menggambarkan proses. Ni semua proses. Okay. Kemudian ni hujan. Hujan ni keluar daripada mana? Awan kan? So awan ni jadi apa? Terbelah. Maka keluarlah titisan hujan. Okey, yang ini malam ni. Maksudnya dia punya persentage gelap ni lebih banyak, maka tiba-tiba keluar cahaya. Inilah yang lebih dekat kepada surah kita Rabbil Falaq, maksudnya Tuhan yang menjadikan waktu subuh ni. Waktu subuh ni proses ke tiba-tiba je dia macam ni? Tak, dia adalah proses. Proses. Mengeluarkan cahaya ni daripada kegelapan malam. Kegelapan malam, atas dan bawah ni gelap. So ni adalah fajar. Okay. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Al-Falaq. Semua yang keluar daripada satu proses belahan, maka dia boleh dinamakan Al-Falaq. Jadi semua ni belahan-belahan ni, siapa yang belah ni? Rabbil Falaq. Okey, boleh Boleh
So nanti bila keluar memerhati keajaiban ciptaan Allah, maka cuba cari mana proses yang boleh dikaitkan dengan al-falaq. Banyaklah nanti kita akan jumpa dalam kehidupan. Masya-Allah. Okey. So kita dah habis dah tentang al-falaq. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga menggunakan perkataan selain daripada surah Al-Falaq ni dalam surah Al-An'am ayat 95 dan 96. Kita nak tengok. Kita dah setengah jam kan? Tak apa. Surah Al-An'am, surah binatang ternakan. Ayat berapa tadi? 95 dan 96. Okey, doktor nak tunjukkan perkataan itulah. Okey. Nampak ke? Nampak ke skrin? Nampak? Okey, kat sini ayat ni bermula dengan innallah, sesungguhnya Allah. Faliqu. Daripada situlah al-falaq tu. Tapi kat sini Allah memberikan salah satu nama kepada namanya adalah Faliqul Habbi. Dia tidak berdiri dengan sendiri tapi dia ada dikaitkan dengan bijian. Faliqul Habbi wan Nawa. Allah lah yang membelah butir-butiran untuk menumbuhkan tumbuhan dan biji-bijian. Butir ni kita kata apa? Apa nama macam padi. Al-hab. Yang nawa ni macam apa nama tu kurma. Kurma. So Arab ni dia sangat kaya dengan vocabulary. Jadi kemudian Allah mengatakan yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa ni yukhrijul mayyit? Al-hayya minal mayyit? Allah. Faliqul habbi wan nawa ni adalah khabar kepada siapa tu Allah. Allah tu siapa? Faliqul habbi wan nawa, yang menumbuhkan butir tumbuhan keluar daripada biji. Kemudian yukhrijul hayya. Ada juga yang Kehidupan. Pokok yang kita tanam daripada keratan kan? Ya, ya. Contohnya apa? Pokok yang tanam daripada keratan. Macam pokok bunga raya. Pokok bunga raya. Pokok bunga raya ada tak yang kita tanam daripada benih? Boleh dua-dua ke? Tak biasa lah pula. Tak biasa, kita pakai keratan kan? Jadi dia dah cover dah ni. Maksudnya keratan juga apa nama batang tu mestilah merekah kan? Betul tak? Ya, ya. Merekah. Siapa yang buka dahan tu untuk mengeluarkan benih tu? Untuk mengeluarkan pucuk baru tu, siapa buka? Allah lah. Faliqul habbi wan nawa. Faliq, Allah. Jadi Allah juga yukhrijul hayya minal mayyit. Allah yang keluarkan yang hidup daripada yang mati. Ini panjanglah. Yang kita nak tengok faliq. Okey, kemudian lepas tu Allah sebut juga faliqul isbah. Faliqul isbah. Allah juga lah yang membelah cahaya subuh. Maksudnya cahaya subuh tu keluar daripada apa? Daripada kegelapan malam. Yang contoh yang doktor bagi tadi kan? Masya Allah, subhanallah. Itu dua saja contoh yang kita bawa daripada Al-Quran. Ada banyak lagi contoh. Cuma semuanya macam air yang keluar daripada gunung tu semua adalah represent perkataan faliq. Al-falaq itu sendiri. Faliq tu adalah pembuat. Al-falaq tu adalah benda yang terjadi kerana belahan itu. Itu boleh insya-Allah. Kita pergi lagi. Gambar tadi. Okey, kita nak masuk kepada kelebihan surah Al-Falaq. Kelebihan ini dia bukan benda yang statik dalam buku. Saya nak tunjukkan betapa Nabi SAW sebagai seorang guru yang sangat prihatin, guru yang sangat guru yang mengajar dengan penuh kasih sayang, guru yang sememangnya kita kata terlalu sayanglah kepada hamba-hambanya. Okey, saya nak bawa cerita. Kepada kelebihan ni ada cerita. Cerita yang dibawa oleh dua orang sahabat besar. Pertama, sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Kita tak boleh nak terang-terang Uqbah ni siapa. Dia sangat special sebenarnya. Kalau nama-nama yang kita sebut ni, kehidupan mereka Masya Allah penuh dengan
penuh dengan perkara yang kita boleh ambil contoh. So kat sini kita nak berkenalan dengan nama dia saja. Dan apa yang dia bawa pada kita, cerita yang dia bawa pada kita berkaitan dengan surah Al-Falaq saja hari ini. Kita ada dua nama. Pertama Uqbah bin Amir dan kedua Abi Abdillah Abis. Nama dia Abis. Dia bukan Habis ni Habis tu dah tak ada lah. Jadi dalam kataan Arab dia panggil Abis. Abis. Daripada Ain. Okey, jadi Abi Abdillah Abis Al-Juhani. Kita nak dengar dua cerita mereka ni tentang surah Al-Falaq dan kelebihannya. Okay. Kita pergi dulu berita daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir dia menceritakan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bercakaplah kan, cantik kan. Maksudnya Rasulullah bukanlah isolate daripada sahabat, sentiasa berada di dalam kalangan sahabat, memberikan guidance, memberikan petunjuk kepada mereka, membetulkan kesalahan mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka. Okay, kita nak tengok apa yang Rasulullah SAW beri kepada Uqbah bin Amir. Okay. Dalam riwayat ini yang dibawa oleh Al-Imam Muslim, riwayat ini sahih. Okay. Dikatakan Uqbah kata, Rasulullah kata qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepadaku. Tengok maksudnya one to one lah ni. Dalam banyak-banyak tu Rasulullah pilih Uqbah bin Amir. Jadi Uqbah dia rasa specialnya kan. Dan dia ada rasa tanggungjawab untuk menyampaikan kepada kita. So dengan tanggungjawabnya lah ni kita dapat dengar ni berita dia. Okay, dia kata apa? Qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepada saya, unzilat alayya, telah turun kepada saya, kepada Rasulullah dan kepada saya, ayat-ayat, alayya ayatun, kepada saya ayat-ayat, yang mana dia ada satu riwayat yang tak sebut malam ke siang, satu riwayat lagi daripada Uqbah juga disebut malam, surah ayat ni turun malam. Jadi kata Rasulullah, tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan di waktu malam yang tiada bandingannya? Maksudnya yang tak ada setanding dengannya. Sama sekali. Dia adalah sesuatu yang sangat unik. Yang tidak boleh dibandingkan dengan mana-mana surah. Disebutkan pada aspek memohon perlindungan. Bila kita mohon perlindungan, mestilah daripada perkara yang kita takut, daripada perkara yang bahaya, yang perlu kita sentiasa alert. Yang perlu kita sentiasa aware dengan perkara tersebut. Jadi Nabi kata qul a'udzu birabbil falaq. Tengok, Nabi tak sebut suratul falaq, tapi Nabi sebut ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dekat sini sepatutnya doktor tulis qul a'udzu birabbil falaq. Sebab Nabi tak sebut surah al-falaq. Nabi sebut qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sebab bila sebut ni memang dah tak ada confuse dah. Kalau sebut surah Al-Falaq, surah mana lah pula kan. Tapi kalau sebut ayat pertama tu memang tak confirm, tak ada confuse. Betul kan? Kita agree kan? Kalau kita sebut ayat pertama, surah apa Dr. Sofia? Qul huwallahu ahad. Betul. Kalau sebut suratul Ikhlas, kebil-kebil kita surah Ikhlas apa, lambat sikit dia punya proses dia kan. Memory tu nak proses dan sebagainya. Tapi kalau sebut qul huwallahu ahad, okey, dah boleh sambung dah. Definitely dah tahu dah surah apa. Jadi itu precise dengan Nabi dan tepatnya arahan ataupun tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Yang ni kita kena belajar. Kita banyak lagi kekurangan ni. Okay. Jadi itu cerita pertama daripada Uqbah. Okay, kalau doktor tanya surah ni turun bila? Waktu malam. Kan? Surah ni ada tak bandingannya? Tak ada. Bandingan di sudut mana? Di sudut ia menjadi pelindung kepada kita daripada kejahatan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat kan? Okay, so kita pergi lagi. Kita pergi kepada another riwayat daripada Uqbah. Rasulullah memberitahuku supaya membaca Al-Mu'awwidzat. Maksudnya bukan pertama kali lah, bukan sekali je. Rasulullah akan repeatedly pesan. Baca Al-Mu'awwidzat. Okay, pada perjumpaan yang lepas, doktor dah sebut kan? Doktor, apa pula beza Al-Mu'awwidzatain dengan Al-Mu'awwidzat? Lain pula bunyinya kan. Okey, kalau Al-Mu'awwidzatain dua surah saja, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau Al-Mu'awwidzat dengan ejaan ni, boleh nampak kan? Al-Mu'awwidzat ni, maka dia akan cover triplet, 3 kembar. Apa kembar dia?
qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cuma di sini selain daripada ia menjadi pelindung daripada bahaya makhluk ciptaan Allah, dekat sini Nabi add another dimension kepada pembacaan surah ini, iaitu bacalah ia selepas setiap salat fardu. Bacalah ia selepas setiap salat fardu. Okey, kita salat fardu bermula dengan subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib dan isyak 5 kali kan? Kalau setiap kali selepas salat kita membaca 3 surah ini, maka berapa kali kita baca dalam sehari semalam? Banyaklah. Kan? Okey, kalau 3 kali 5, 15 kali lah. 3 ni. Sebab dia adalah triplet yang kena baca 3. Ada riwayat yang mengatakan kalau selepas subuh kena baca each of the surah 3 times. So, qul a'udzu qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, especially after salat subuh dan after salat maghrib. Lagi double lagi. Okey, ada tu Sufia, boleh tak baca sekali je? Sibuk ni. Tidak menjadi masalah. Betul Sufia, boleh dah tak baca? Tak baca rugilah. Sebab ini adalah satu yang antara Nabi SAW perintahkan kepada Uqbah bin Amir. Sehinggalah Uqbah merasakan ia penting lalu diberitahu kepada kita. Alhamdulillah. So ni juga proses tadabbur. Kita ambil ni bawa dalam kehidupan. Jangan faham saja tapi tak buat. Dia tak jadilah proses tadabbur tu. Tadabbur ni ia adalah proses pemahaman kemudian diterjemahkan ke dalam kehidupan seharian. Okey, bukan saja seharian tapi setiap waktu tu dah diprogramkan, telah diarahkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana pentingnya surah ini dalam kehidupan. Okey, jadi Masya Allah, seronok kan para sahabat tengok bagaimana Nabi SAW menjadi seorang guru yang sentiasa mendampingi mereka, mengingatkan mereka. Masya Allah, suasana yang sungguh mendamaikan, suasana yang sungguh mengembirakan. Tak adalah benda yang paling gembira kan. Jadi doktor selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepadaku kesempatan untuk mendengar bacaan Nabi SAW. Betapa sangat-sangat rindu nak dengar macam mereka ni. Masya Allah, para sahabat ni pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka memang selayaknya dipilih lah. Kalau kita mungkin tak layak pun kita untuk berada pada ketika itu. Okey. Kita ada 3 cerita daripada Uqbah bin Amir. Kita dah bawa 2. Yang pertama tentang bagaimana Nabi SAW berpesan kepada Uqbah bin Amir. Pertama tentang kepentingan al-mu'awwidzat ni sebagai tak ada surah yang sebanding dengannya. Yang kedua tentang pesanan untuk baca selepas salat. Yang ketiga itulah kita tengok bagaimana Nabi SAW ni sentiasa mengingatkan dan ia penggunaan dalam ruang kehidupan yang berbeza. Ruang kehidupan yang berbeza. Kat sini pula dalam ruang kehidupan selepas ketika kamu nak tidur dan kamu bangun. Maka kamu nak tidur, kamu kena baca juga 3 surah ni. 3 surah ni. Jadi nanti mungkin boleh buat revision semula. Kita akan tunjuk je yang ni sebab ada 3 suasana yang digambarkan oleh Uqbah bin Amir. Kita nak masuk satu lagi cerita daripada seorang sahabat nama dia Abis Al-Juhani yang digelar dengan Abi Abdullah. Okey, Abis ni disebut oleh Nabi sallam. Nabi kata, wahai Abis, wahai Ibnu Abis, mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung? Sama dengan pesanan dengan Uqbah kan, tapi agak lain sikit ayat dia. Lalu Abis menjawab, ya wahai Rasulullah, Allah bersabda, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi komen daripada Ibn Kathir seolah-olah jalur riwayat daripada Uqbah ni adalah satu jalur riwayat yang mutawatir. Maksudnya dia memang confirm lah ini adalah kata-kata Nabi SAW. Jadi tak perlu lagi susah mencari mana-mana doa, mana-mana bacaan untuk kita baca agar kita selamat daripada segala kejahatan makhluk ciptaan Allah. Okey.
So kita nak pergi kepada kita ada berapa minit lagi? Okey, alhamdulillah. Okey, ni buku yang Dr. guna. Dia adalah buku yang digarap oleh ramai pakar tafsir. Ni buku dia. Tak apalah kan, sekali tunjuk buku dalam Arabic kan. Nanti Dr. terjemahkan, jangan risau. Okey. Nama buku dia adalah Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim. Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim. Siapa pengarang dia? Pengarang dia Jama'atun min Ulama'it Tafsir. Sekumpulan daripada ulama tafsir. Bukan seorang, bukan dua, tapi ni seramai ni. Sebab bila kita nak rujuk, pastilah rujukan yang autentik lah. Okey. Doktor nak tunjuk sebahagiannya adalah guru-guru yang doktor belajar ketika mana menyiapkan tahap master. Ni apa nama yang dikatakan sekumpulan pakar tafsir ni. Ada 9 orang. Yang awal ni, yang pertama sekali ni adalah guru pada doktor ketika mana berada di bumi Jordan. Yang lain ini memang doktor kenal, ni adalah mereka yang pakar juga dalam bidang tafsir. Jadi ni antara buku yang kita guna. Apa tadi? Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim. Okey, kita nak tunjuk balik kepada slide. Sebab itu masa kita berbaki hanya dalam lebih kurang 13 minit lagi. Okay, kita nak tengok tadabbur ringkas supaya kita cover the whole surah dulu. Nanti kita akan pergi satu persatu insya-Allah. Surah ni adalah surah yang Allah wahyukan kepada Nabi sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Okay, tadi kita dah diberitahu kan oleh Uqbah bin Amir bahawa surah ni diturunkan pada malam hari. Dan dia tidak ada yang setanding dengan dua surah ini di sudut memohon perlindungan sebagai pelindung, sebagai pelindung kepada segala kejahatan makhluk ciptaan Allah. Dr. Sufia, kenapa ada yang makhluk jahat, makhluk baik? Itulah medan ujian. Medan ujian dia tak ada satu je. Kalau ada satu tak nama ujian. Kalau ada satu saja nama dia syurga. Hanya nikmat semata-mata. Dia ada satu saja iaitu azab, neraka. Itu adalah balasan bagi mereka yang kufur. Jadi dia ada satu je, tak ada dua. Kalau di dunia dia ada kesenangan, ada kesusahan. Ada yang baik, ada yang jahat. Jadi yang jahat tu kita minta berlindung. Dengan siapa? Dengan Allah. Allah siapa? Maka Allah akan define dirinya, akan memperkenalkan diri dalam surah ni. Okey. Kalau tengok di sini, apakah tujuan utama kepada surah ini? Tujuan utama kepada surah ini nak mengambil pelindung. Dan nak mengambil suatu yang boleh dipegang, suatu yang boleh dijadikan perisai. Daripada apa? Sebab bila ada perisai, bila ada pelindung ni daripada apa? Daripada kejahatan. Berlindung dengan siapa? Apakah pelindung itu? Berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan perkara-perkara yang zahir. Apa perkara yang zahir? Makhluk ciptaan Allah. Zahirlah boleh nampak kan, ular, malam, adanya perompak dan sebagainya, itu zahir. Kemudian tukang sihir juga zahir. Walaupun kita tak nampak tapi dia adalah satu yang ada fizikalnya. Kemudian orang yang hasad juga manusia. Jadi kita minta perlindungan daripada kejahatan yang zahir. Kalau dalam surah An-Nas, kejahatan yang tak nampak iaitu bisikan. Bisikan daripada siapa? Bisikan daripada syaitan. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas adalah cara bagaimana bisikan itu datang dan pergi. Kalau kita lalai maka dia akan datang. Kalau kita ingat Allah maka dia akan disappear. Jadi itu nanti tengok balik dalam revision surah An-Nas. Jadi apa dia punya topik utama, tema utama kepada surah ini adalah pelindung, pelindung dan kita panggil benda yang kita boleh bergantung, pelindung dan benda yang kita dapat bergantung dengannya. Apa yang kita bergantung dengan siapa? Dengan Allah. Pelindung tu siapa? Allah. Daripada apa? Daripada kejahatan makhluk yang zahir. Kemudian kita tengok kepada ayat pertama. Ayat pertama sebagaimana kita baca tadi, Allah kata qul. Qul tu siapa? Arahan kepada Nabi SAW. Qul ya Muhammad.
Qul ayyuhar rasul. Katakanlah wahai rasul. Apa yang Allah minta Nabi SAW beritahu kepada kita? Qul a'udzu. A'udzu maksudnya saya berpegang. Saya berpegang, saya berpaut. A'tasimu, berpaut. Kalau kita berpaut contohnya dekat sungai, kenalah berpaut. Paut kat apa? Dekat benda yang boleh memelihara diri kita daripada jatuh ke dalam laut. Na'udzubillah kan? Okay, kalau di atas pokok, kenalah ada benda yang kita berpaut, batang pokok ataupun tali dan sebagainya. Kenapa kita perlu kepada tali? Kerana ada bahaya kalau jatuh, maka dia akan membahayakan diri kita. Kalau sungai, kalau kita tak berpaut kepada satu benda yang boleh menyelamatkan kita, maka di situ akan ada bahaya. Maka di sini Allah memberitahu bahawa di dalam dunia ni ada bahaya. Maka kepada siapa kita nak berpaut? Berpautlah kepada Rabbil Falaq. Jadi Rabbil Falaq ini Allah memperkenalkan diri sebagai Rabb yang mana memecahkan, membuka sesuatu agar sesuatu yang lain itu dapat keluar daripadanya. Kalau fajar, ia keluar daripada kegelapan malam. Okay, ada tak siapa-siapa yang di sini yang pakar dalam bidang geografi? Ada tak? Ada tak siapa di sini yang pakar dalam bidang geografi? Tak ada ya? Kalau ada kita boleh tanya. Proses bagaimana kejadian siang dan malam. Malam gelap tu lebih banyak daripada cahaya. Cahaya hanyalah sebahagian kecil saja daripada atmosfer bumi ni. Atas daripada cahaya tu maksudnya semuanya gelap belaka. Semuanya gelap belaka. Okay. Jadi kalau orang yang pakar maka dia akan lebih lagi boleh menjelaskan kepada kita. Sebab fenomena alam ini Allah suruh kita tengok dan daripada situ kita dapat keyakinan. Jadi Allah kata Rabbil Falaq. Falaq tadi adalah proses membuka sesuatu supaya keluar sesuatu. Jadi proses membuka ni manusia bolehlah buka tin susu kan. Keluar daripadanya susu. Buka apa lagi? Buka apa lagi ya? Buka pintu. Keluar daripada orang yang dalam rumah. Tapi benda-benda yang manusia tak bisa, tak boleh, tak mampu untuk buka adalah biji yang mana dibuka untuk keluar benih daripadanya. Tiada yang mampu kecuali Rabbil Falaq. Kita kalau buka pun, tolong buka, patah dia punya benih tu. Katalah kita rajin ataupun sian dekat benih ni kan, susah nak keluar. Kita pun pergilah tolong buka. Puan Lily pernah buat tak? Ada tak benda yang kita kena tolong buka baru dia keluar? Ada ke? Ada. Puan Kalsum? Tak adalah doktor, kita tengok teringat apa kalau apa kita di kampung dululah apa ayam mengeram tu kan, telur tu pun menetas sendiri kan. Falaq jugalah. Semua yang ada proses itu. Kan tadi doktor sebutkan perkataan satu saja menunjukkan proses, dia bukan mudah Dia bukan mudah. Sebab yang keluar tu adalah suatu yang sangat kompleks. Katalah anak ayam yang keluar. Anak ayam tu dia punya organ dalaman dia Masya Allah, Subhanallah. Daripada telur tadi tu yang mati kan. Tiba-tiba keluar je anak ayam tek jalan dengan mak-mak dia kan. Allahu Akbar. Jadi bila kita memahami maka besarnya horizon kepada Al-Falaq ini. Jadi Allah kata dialah Rabbil Falaq. Dialah yang memecahkan sesuatu itu untuk mengeluarkan sesuatu daripada pecahan itu. Allahu Akbar. Jadi kita berpaut kepada siapa? Rabbil Falaq. Sebagaimana benih tadi dia tak paut pada manusia pun kan. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka Allah membuka ruang yang secukupnya untuk benih tadi keluar. Walaupun dia lemah, tetapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mampu muncul daripada benih tersebut. Subhanallah, kita kan lemah juga kan. Banyak bahaya-bahaya yang kita tak sangka.
Jadi inilah satu kurniaan Allah yang maha besar. Sebab itulah Nabi kata nak banding dengan mana-mana surah, maka tidak ada yang setanding dengannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadilah kita di kalangan orang yang menghargai kurniaan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang betul-betul menghargai kurniaan-Mu, Ya Allah. Sedar akan betapa besarnya kurniaan-Mu, Ya Allah. Tidak mencari yang lain daripada apa yang telah Engkau kurniakan kepada kami, Ya Allah. Jadi itulah subhanallah. Okey, jadi itu ayat pertama. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, hendaklah kamu aku berpaut, aku berpegang dengan Rabbil Falak. Daripada apa? Daripada segala kejahatan makhluk yang boleh memudaratkan diriku. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Daripada semua kejahatan makhluk yang dicipta oleh Allah. Tak tersenarailah kita. Betapa ayat 2 ni cover semua benda yang bahaya. Yang hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah tunjuk ni ada bahaya, ni tak bahaya. Syurga suatu yang idaman, neraka suatu yang perlu dijauhi sebab dia bahaya. Tidak ada kenikmatan, teman. Jangan cuba-cuba nak dekat. Ajirna minan nar. Waqina adzaban nar. Waqina adzaban nar. Jadi jauhkan diri kami daripada azab neraka, ya Allah. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, neraka juga adalah makhluk yang jahat, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. So coverlah min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin dan wa a'tasimu. Okey, kat dia tunjuk Okey. So kita baca tadi kan. Kita ada 2 minit lagi ni. Allahu Akbar. Ini masa lalu dah. Itulah Allah. Doktor dia habis berusaha dah. Kau nak pergi cepat sangat takut banyak benda-benda yang tertinggal kan. Jadi macam itulah antara benda yang nak disampaikan dengan masa yang ada pada kita. Okey. Ada tak nak tunjuk ni, tengok kat sini Allah kata qul a'udzu. Siapa a'udzu? Saya. Pertama bermula dengan diri Nabi SAW. Nabi memohon tak perlindungan daripada Allah bila sentiasa memohon perlindungan daripada Allah. Tadi Nabi ajar selepas setiap salat fardu. Kemudian ketika nak tidur. Kemudian zikir pagi, zikir petang akan juga cover 3 al-mu'awwizat ini. So kalau kita nak kira banyaknya, kalau kita sakit, maka baca 3 ni. Tiupkan ke tangan dan sapu di tempat sakit. Allahu Akbar. Banyak sangat. Okey. Jadi di sini Allah mengatakan qul, katakanlah, kita kena baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Habis kan? 1 2. Kemudian dia sebenarnya wa min syarri ghasiqin, sebenarnya kita ulang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ghasiqin idza waqab. Dia macam tu. Tengok ni Qul a'udzu birabbil falaq. Pertama, min syarri ghasiqin, min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghasiqin, kita akan ulang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ghasiqin idza waqab. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri naffatsati fil 'uqad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Dia sebenarnya macam tu. Tapi bahasa Al-Quran ni bahasa yang ringkas, dia tak perlu ulang. Tapi sebenarnya dalam maksud dia ada pengulangan di sini. Allah. Sebab itulah masyarakat Arab terkedu bila dengar bacaan Al-Quran. Sebab mereka rasa Masya Allah terlalu tingginya nilai kedudukan Al-Quran ini. Tidak boleh sesiapa pun mereka sepertinya. Walaupun 1 ayat. So itulah yang kita baca tu. Maksudnya kita akan repeat. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. A'udzu birabbil falaq. Siapa suruh kita baca tu? Allah. Siapa yang mengajar kita? Nabi SAW. Siapa yang suruh Nabi sampaikan? Allah. Jadi kita akan baca a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq.
A'udzu birabbil falaq min syarri ghasiqin idza waqab. A'udzu birabbil falaq min syarrin naffatsati fil 'uqad. A'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Boleh nampak tak? Itulah yang kita baca sebenarnya. Okey. Kita pergi lagi. Beda masa. Boleh tak kita sambung? Boleh ke kita sambung? Boleh, Nanti boleh. semua akan datang. Boleh, insyaAllah. So, kita belum pergi lagi daripada satu ke satu. Kan? Ini hanya ringkasan je. Daripada perkara yang memberikan keburukan, mendatangkan keburukan daripada segala makhluk ciptaan Allah. Dan wa'atasimu billah ni sebenarnya a'udzu bil falaq min syarri minasyurur, daripada segala kejahatan yang hasil daripada kegelapan malam. Sama ada binatang ataupun manusia. Lusus ni pencuri. Dawab ni binatang yang melata. Apa-apa saja binatang. Sama ada berkaki 4, berkaki 2, berkaki banyak. Semuanya akan cover dalam ayat min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarrin naffatsat, dan saya juga berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala Rabbil Falaq daripada kejahatan tukang sihir. Dan akhir sekali saya juga berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada penghasad apabila dia nak melakukan hasadnya. Sebab hasad ni kalau dia melakukannya maka dia akan menggunakan berbagai-bagai perkara. Contohnya dia ada kaitan dengan tukang sihir juga. Untuk memusnahkan, untuk menghilangkan kenikmatan yang mana dia tak suka ada pada orang lain. Ini memang bahaya. Memang bahaya. Jadi kalau ada, kena mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dijauhkan. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Cari dalam buku doa yang doktor kongsikan tadi, ada doa-doa ini supaya kita sentiasa membersihkan diri daripada sifat-sifat ini, dan dia akan sentiasa datang. Tak akan ada orang tak pernah ada hasad, memang akan ada. Memang akan ada. Maka di situ Allah membekalkan kita dengan cara untuk perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita akhir sekali kita pergi. Kita boleh sambung ke untuk berjumpa akan datang? Ke doktor nak buat conclusion? Boleh. Sambung pun boleh kot rasanya. Sebab Sambung ya. takut ada benda-benda lagi yang penting. Yang Ada lagi benda-benda yang belum lagi tertunai untuk disampaikan. Yalah. Okey. Lagi Jadi alhamdulillah kita habis dengan dekat sini. Doktor bagi ringkasan kepada setiap ayat. Cuma secara konklusinya kita memohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia define apa makhluk tu dan sebagainya. Antara makhluknya malam apabila gelap. Kemudian antara makhluknya adalah tukang sihir, dan juga antara makhluknya adalah orang yang hasad ketika dia melaksanakan perasaan hasad itu untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Jadi setakat itu saja perkongsian kita pada hari ini. Minta maaf sekiranya ada kesalahan dan kesilapan, ada ketidaklancaran dalam penyampaian. Itu adalah kelemahan daripada diri doktor sendiri. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bulan hadapan. InsyaAllah dengan izin Allah. Moga kita akan dapat mengamalkan apa yang kita tadabbur pada hari ini. Jangan lupa tengok balik bila kita nak baca surah-surah ini dan sebagainya, dan apakah kekuatan yang kita akan dapat daripada apa yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi alhamdulillah itu sahaja. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jazakillah khair kita ucapkanlah kepada doktor Jazana wa iyyakum khairal jazaa. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bertemu lagi lah pada bulan hadapan. InsyaAllah doktor. InsyaAllah. Itu kita Assalamualaikum. akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.